Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih sangat kerana sudi singgah ke channel Luffy Osman. So, pada sesiapa yang baru saja singgah ke channel ini, basically channel ini menceritakan tentang kisah aku membara sepanjang 44 negara. So, hari ini aku nak cerita tentang pengalaman aku di scam di Morocco. So, apa tunggu lagi? Jom kita saksikan. Okey, aku nak ingat balik tentang pengalaman aku travel di Morocco semasa aku belajar di United Kingdom. Okey, kebetulan masa tu time musim panas, so cuti pun agak panjang. Jadi aku berhasrat untuk gerak ke Morocco, iaitu sebuah negara di Afrika Utara. Sepanjang pengalaman aku dan pendengaran aku tak rasa ramai orang Malaysia yang telah menjejakkan kaki ke negara itu. Dan seperti mana yang korang semua tahu, aku suka travel ke negara-negara yang mencabar, dan especially negara dunia ketiga lah. So kali ini aku berhasrat untuk menjadikan negara itu sebagai destinasi utama aku. So aku pun book lah tiket aku terbang menggunakan EasyJet daripada London ke Marrakesh, iaitu ibu negara Morocco. Sebaik saja aku tiba di Morocco tu, aku rasa macam wow, ini merupakan negara yang sangat unik lah. Negara itu dia banyak bangunan yang rata-rata lah, bangun rata. Lepas tu banyak gunung-gunung yang berwarna coklat dan memang sangat indah lah bagi aku. Dan ini merupakan pengalaman pertama aku di Afrika Utara. So aku rasa pemandangan dia berbeza sedikit berbanding di benua Asia ataupun Eropah. Sebelum perjalanan aku ke Morocco, aku kena tukar duit aku sebelum ke negara tu. Tapi memandangkan kebanyakan negara-negara tak ada pegang Moroccan dirham, atau itu mata wang yang digunakan di Morocco. So aku kena bawa duit British Pound Sterling dan tukar di airport sebaik saja aku tiba di negara tu. Dan memang aku terkejut kerana ramai orang beritahu aku yang Morocco merupakan negara yang tidak membenarkan mata wang dia ke luar negara. So memang dia kawal rapi lah pengaliran mata wang negara. So memang kena tukar dekat Morocco. Okey, lepas aku dah ambil beg aku pun bertekad untuk naik bas lah daripada airport tu ke town center Marrakesh tu lah. Okey, sebaik saja aku tiba di town center tu dalam 20 minit perjalanan daripada airport, aku pun carilah aku punya riad. Riad tu dekat Morocco tu dia macam hotel lah ataupun hostel, so dia panggil riad. So masa aku nak tengok alamat yang aku dah book tu, aku tengoklah beberapa tanda kat sekeliling jalan tu. Memang tak ada signboard seperti lazim yang kita jumpa kat bandar-bandar lain. So aku terpinga-pinga lah dekat tengah-tengah bandar tu kan. Lepas tu ada seorang lelaki agak muda, orang tempatan, menghampiri aku. Lepas tu dia bertanya lah, cik nak pergi mana? Dalam bahasa Melayu aku translate kan, cik nak pergi mana? Aku cakap lah, oh saya nak cari tempat tinggal aku ni. So dia pun bawa lah aku kan. Dia kata okey tak apa, saya tunjukkan jalan tempat tinggal cik ataupun riad cik. So ikut saya, dia cakap macam tu lah. Aku pun ikut lah macam biasa kan. Lepas tu dia pun sembang-sembang, dia tanya aku dari mana semua. Lepas tu dia tanya aku datang berapa orang. Lepas tu aku pun layan lah, aku cakap aku datang seorang. Lepas tu aku dari Scotland, aku cakap aku dah lepas dari Scotland. Lepas tu dia pun bawa aku sekali dalam 5-10 minit perjalanan, dia tibalah dekat aku punya tempat tinggal kan. Lepas tu dia cakap aku, okey ini hotel cik, sudah sampailah. So kalau tak keberatan boleh bagi saya tips tak? Aku macam terkejut ingatkan dia ni tolong aku ikhlas. Sebab kalau kita pergi negara lain, kalau dia tunjuk direction tu, memang dia tak mengharapkan apa-apa bayaran kan. Tapi kali ni kat Morocco dia meminta bayaran kan. So aku macam aku dah kena scam ke apa kan. Sebab mungkin ini salah satu scam di Morocco. Lepas tu aku cakap kat dia, aku pun kena twist sikit lah dekat orang yang nak scam aku kan. Sekali tak apa, cik tunggu sini, saya letak beg jap, nanti dalam 5 minit saya nak keluar turun cik makan. Cik tunggu dulu, saya letak beg dulu kat atas. Okey, lepas tu dia pun okey saya tunggu.
Lepas tu pun aku pun naiklah masuk ke larian, check in semua. Lepas tu aku game dia, aku tak keluar, aku tunggu dalam sejam 2 jam barulah aku keluar. Bila aku turun tu tengok dia dah tak ada, so dia dah kena game balik dengan aku lah. Okey, itu merupakan scam pertama di Morocco. Masa aku turun balik dekat bawah hotel tu, aku tak nampak lah pemuda tu. Aku rasa macam happy lah sebab aku telah membebaskan diri aku daripada kena scam. Okey, lepas tu aku jalan lah dekat sekitar persekitaran tempat aku tinggal tu lah. Memang macam-macam lah, ramai orang jual buah, jual air, macam-macam, memang meriah. Marrakesh memang sangat-sangat meriah pada waktu malam. Semasa aku jalan, aku terpegun lah dengan seni bina masjid di Morocco, kerana ia memang bercirikan seni bina di Afrika Utara. So aku pun bergambar lah, mengambil beberapa gambar untuk jadikan kenangan. Lepas tu aku tertarik dengan satu dataran bersebelahan dengan Masjid Kutubiyah, itu nama dia Jama' Al-Fna. Jama' Al-Fna ni merupakan satu dataran yang meriah lah, dan banyak persembahan-persembahan jalanan, terutama sekali persembahan monyet menari, persembahan tarian, dan juga persembahan ular menari. Tu antara satu tarikan lah di Morocco. Lepas tu masa aku tangkap gambar, rupa-rupanya aku ternampak ada seorang pelancong Jepun lah, dia macam tangkap gambar, tiba-tiba yang orang tu minta duit kat dia. So aku pun sebaiklah aku nampak kejadian tu, aku cover line, aku tangkap gambar. So aku rasa itu merupakan salah satu scam lah di negara Morocco, iaitu mengenakan bayaran terhadap orang yang mengambil gambar ketika persembahan lah. So supaya aku dapat escape daripada salah satu scam di Morocco. Okey, semasa aku sibuk merakam ataupun menangkap gambar di sekitar Masjid Kutubiyah, dan aku meminta bantuan seorang orang tempatan untuk mengambil gambar aku dekat Masjid Kutubiyah, aku pun ambil lah gambar. Lepas tu tiba-tiba ada 3 orang lelaki yang memakai pakaian kostum orang Morocco menghampiri aku. Dia kata selfie, betul, dia peluk aku bergambar. Aku pun ambil gambar. Mula-mula aku ingatkan gambar tu dikenakan secara percuma, tetapi dia minta aku duit sebanyak 30 dirham tak silap aku. Itu bersamaan dengan 10 euro. So aku rasa macam kena scam lah kan dekat Morocco, iaitu scam kena ambil gambar. Ingat kan, free rupanya, kita kena bayar. So pengajaran dia, kalau sesiapa yang approach korang, kalau korang ambil gambar kat Morocco dengan pakaian smart-smart tu, make sure jangan ambil. Walaupun dia kata free, tapi in the end memang kena bayar juga. So memang kena berhati-hatilah. Seelok-eloknya kalau travel di Morocco tu, sebelum kita nak berurusan dengan orang tu, memang kita kena tanya, is this free ataupun is charge kan. So kita kena tahu benda tu. Kadang-kadang orang-orang Morocco ni disengaja dia tak faham Inggeris supaya dia nak mengelakkan kita tahu tentang taktik orang. So dia akan cakap yang dia cakap no English, padahal dia tahu je sebenarnya. Lepas tu orang-orang Morocco ni dia lebih suka berbahasa Perancis ataupun French lah berbanding dengan bahasa Arab. Okey, aku pun pernah bertanya dengan seorang pelancong yang aku jumpa masa aku berjalan di sekitar Masjid Kutubiyah tu. Dia berasal daripada Algeria. Okay. Bila dia nak bertutur dengan orang Morocco, orang tempatan tu, dia menggunakan bahasa Perancis, sebab kalau dia cakap bahasa Arab, dia tak akan faham logat bahasa Arab Morocco, sebab logat Arab Morocco ni agak susah untuk difahami. So orang Algeria ni pun, ataupun kawan aku orang Algeria ni pun, dia bertutur dalam bahasa French lah. So pada keesokan harinya aku memutuskan untuk berjalan di sekitar bandar Marrakesh lah, untuk pusing-pusing kan dengan kawan Algeria aku ni, aku baru kenal ni. Lepas tu masa aku jalan kat satu tempat ni, ada unta tau. So aku macam nak naik unta, aku tanya dekat kawan aku ni, naik unta tak? Dia kata okey, jom kita naik. Lepas tu mula-mula aku naik lah. Pada awalnya dia tetapkan dengan aku harga 20 dirham. So aku pun rasa macam okey, murah lah. So kita naik. Tapi masa dah habis je aku naik unta tu, aku pun kawan aku naik kan,
Lepas tu masa nak habis tu turun, tiba-tiba dia kata 50 dirham pula. Kita orang macam cuak lah. Lepas tu kawan aku ni yang pandai cakap French ni, pandai cakap bahasa Perancis, dia marah-marah lah orang tu. Lepas tu dia cakap tak boleh lah sebab dah cakap 20 dirham kan, tapi sekarang kena beli 50 dirham. So jadi pergaduhan juga lah kat situ. Tapi bila aku rasa macam ni gaduh teruk ni, so aku just bayar je lah, sebab aku ni jenis yang tak nak masuk dalam pergaduhan lah. So aku pun memutuskan untuk bayar untuk aku dan bayar untuk dia punya lah. So jadi 100 dirham lah untuk aku. So jadi pengajaran dia, sebelum kita nak naik lah taksi ke apa unta ke kat Morocco, memang kena bincang lah harga dia elok-elok. Lepas tu memang kena finalize harga tu. Kalau jenis yang hati kental sikit, kalau dia tukar harga memang tak payah bayar langsung lah. Tapi aku sebabkan tempat situ agak macam menyeramkan juga, sebab kat seliling tu penuh dengan rumah-rumah orang miskin. Lepas tu ada unta kat tengah tu. Aku memutuskan untuk bayar lah, sebab aku takut kalau apa-apa jadi pergaduhan kan. Dan aku bertekad selepas daripada kejadian tu, aku tak nak datang ke negara Morocco lagi lah. Sebab kan Morocco ni bagi aku penuh dengan scam. Bila bayangkan aku baru sehari je kat situ, aku dah kena hampir 3 scam. Tapi sebaik aku sempat elak 2 scam tu kan. Aku sempat elak 2 scam, aku terkena dengan satu, aku terkena 4 scam, silap. So aku dah kena 2 scam, iaitu gambar dekat depan Masjid Kutubiyah dengan unta, dan aku dah elak 2 scam lagi, iaitu guide dengan bayaran bila ambil gambar time persembahan kan. So aku rasa memang itulah kali pertama dan kali terakhir aku datang ke negara Morocco. Tapi aku nak menyeru kepada siapa rakyat Malaysia yang ingin pergi ke Morocco, okey, disarankan untuk pergi, tapi kena membuat kajian dan juga persediaan yang lebih rapi lah, supaya tidak terjerat dengan scam yang berleluasa di Morocco. Okey, itu saja untuk video aku kali ini. So sekiranya anda suka tentang video dan percintaan saya, boleh tekan like, share dan subscribe. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Salam.